Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Baginda adalah di antara salah seorang Rasul yang mulia yang dipilih oleh Allah di antara para hamba-Nya sebagaimana firman Allah bermaksud. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Surah Yusuf ayat 24. Nabi Yaqub alaihissalam sangat menyayangi Nabi Yusuf alaihissalam. Ini telah menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara adik-beradiknya yang lain. Lalu mereka sepakat untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam telaga dan meninggalkannya di situ. Akhirnya, musafir itu telah menjual Nabi Yusuf alaihissalam kepada seorang bangsawan yang juga salah seorang pembesar di negeri Mesir, Al-Aziz. Hamba bersetuju. Terima kasih saudara. Sama-sama. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Pembesar itu pun mengambil Nabi Yusuf alaihissalam menjadi anak angkatnya. Tinggallah Nabi Yusuf alaihissalam di rumah pembesar Mesir itu yang mewah dan dihormati bersama isterinya yang bernama Siti Zulaikha. Kawan-kawan sekalian, salah satu mukjizat yang besar yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yusuf alaihissalam ialah ketampanan wajah baginda. Setelah dewasa, ketampanannya bertambah dengan tubuhnya yang gagah perkasa sehingga menarik perhatian sesiapa sahaja yang memandangnya, terutamanya kaum wanita. Pada suatu hari, ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di rumah, Siti Zulaikha menggunakan kesempatan itu untuk menggoda dan merayu Nabi Yusuf alaihissalam agar membalas cintanya. Tetapi baginda menolak ajakan Siti Zulaikha seraya berkata, Aku berlindung kepada Allah daripada perbuatan dosa. Bagaimana mungkin aku melakukan perbuatan ini, sedangkan suamimu Al-Aziz adalah tuanku yang telah memuliakan dan berbuat baik kepadaku. Adalah tidak patut kebaikan dibalas dengan pengkhianatan. Nabi Yusuf alaihissalam segera berlari menuju ke pintu untuk keluar. Namun, Siti Zulaikha telah mengejarnya dan menarik belakang baju Nabi Yusuf alaihissalam sehingga terkoyak. Kawan-kawan sekalian, kebetulan pada ketika terjadinya peristiwa itu, suami Siti Zulaikha pulang dari kerja. Alangkah terkejutnya dia melihat perkara itu di depan matanya sendiri. Siti Zulaikha merasa cemas. Dia takut suaminya mengetahui perkara yang sebenar. Siti Zulaikha berusaha melindungi dirinya sambil berkata, "Lihatlah anak angkat kita ini mahu kepadaku. Apakah tindakan tuan terhadap hal ini?" Oleh kerana masing-masing telah tuduh-menuduh, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, salah seorang ahli keluarga Siti Zulaikha memberi pendapatnya. Lihatlah pada baju Yusuf. Jika koyaknya itu di sebelah belakang, maka tandanya Siti Zulaikha yang bersalah. Dan jika koyaknya di bahagian hadapan, tandanya Yusuf yang bersalah. Setelah Al-Aziz melihat bahawa yang koyak itu adalah baju Nabi Yusuf alaihissalam di bahagian belakang, maka jelaslah bahawa Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersalah. Namun begitu, Al-Aziz mahu peristiwa yang memalukan itu dirahsiakan dan berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Lupakanlah peristiwa yang telah terlanjur itu dan rahsiakanlah." Al-Aziz berkata kepada isterinya, "Mintalah ampun kepada Tuhanmu atas dosa yang telah engkau lakukan itu dan bertaubatlah kepadanya kerana sudah jelas engkaulah yang bersalah." Alangkah ganjilnya seorang isteri bangsawan jatuh cinta kepada orang bawahannya. Persoalan dan umpatan para wanita itu telah sampai ke pengetahuan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha merasa amat sedih
Dia berfikir bagaimana mencari jalan untuk membela kehormatan dirinya. Akhirnya, Siti Zulaikha mengundang teman-temannya dan isteri-isteri pembesar yang lain agar datang ke rumahnya untuk jamuan makan. Makanan yang dihidangkan kali ini bukanlah makanan biasa, tetapi buah-buahan yang perlu dikupas dengan pisau. Setiap tetamu diberikan sebilah pisau. Siti Zulaikha mengarahkan Nabi Yusuf AS melintasi wanita-wanita itu sambil menghidangkan minuman. Tetamu-tetamu wanita terpegun melihat ketampanan Nabi Yusuf AS. Dan tanpa disedari, mereka telah menghiris jari mereka sendiri. Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukan manusia, tetapi tidak lain dia adalah malaikat yang mulia." Siti Zulaikha pun bertepuk tangan kegembiraan kerana muslihatnya berhasil. Lalu dia berkata dengan megahnya, "Kawan-kawan sekalian, melihat keadaan sedemikian, Nabi Yusuf AS berdoa ke hadrat Allah, memohon kekuatan dengan katanya seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat 33. Wahai Tuhanku, masuk penjara itu lebih aku suka daripada menurut pujukan mereka. Jika tidak, Engkau hindarkanlah daripada tipu daya mereka. Nescaya cenderunglah hatiku kepada mereka, sehingga aku masuk golongan orang-orang yang tidak berilmu." Semasa Nabi Yusuf AS berada di dalam penjara, baginda telah mentafsir mimpi dua orang pelayan raja, Nabo dan Malhab, yang dipenjarakan kerana dituduh mencuba melakukan pembunuhan terhadap raja dengan racun. Kawan-kawan sekalian, pada suatu malam, raja telah bermimpi yang sangat aneh, sehingga baginda menjadi gelisah untuk mengetahui apakah erti mimpinya yang aneh itu. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 43 hingga 49 seperti berikut. Pada suatu hari, berkata Raja Mesir, Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, seolah-olah ada 7 ekor sapi yang gemuk, badannya dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Begitu juga aku melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Hai sekalian orang cerdik pandai, cubalah kamu tunjukkan kepadaku akan takwil mimpiku itu, jika kamu orang yang pandai mentakwilkan mimpi. Dia memberitahu perihal Nabi Yusuf AS kepada raja yang ditemuinya ketika berada di dalam penjara, dan bagaimana Nabi Yusuf AS mentafsirkan mimpi yang kemudian menjadi kenyataan. Mendengar kata-kata pelayan minuman itu, raja bersetuju untuk memberi peluang kepada Nabi Yusuf AS mentafsirkan mimpinya. Maka pergilah Nabo berjumpa Nabi Yusuf AS di dalam penjara. Dia menceritakan kepada Nabi Yusuf AS tentang mimpi raja yang masih tidak dapat diselesaikan lagi. Dengan segera, Nabi Yusuf AS mentafsirkan mimpi raja itu, bahkan sekaligus memberi jalan penyelesaiannya. Berkata Nabi Yusuf AS kepada pelayan raja itu, seperti yang dinyatakan di dalam surah Yusuf ayat 47 hingga 49. Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun. Kamu sekalian harus menggunakannya untuk bercucuk tanam sebagaimana biasa. Kemudian akan datang musim kemarau selama 7 tahun pula. Oleh itu, hasil tanaman pada musim subur itu harus disimpan semuanya, kecuali yang dipakai untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari, sehingga ada simpanan untuk mencukupi keperluan makan pada musim kemarau nanti. Simpanan itu pula sangat sedikit untuk menutupi keperluan kalian. Jika terdapat sisa, hanya cukup sebagai benih musim tanaman berikutnya. Ketahuilah
Sesudah terjadi perganti musim itu, akan datang musim pertanian, sehingga akan ada hasil melimpah yang mencukupi keperluan hidup, baik berupa buah-buahan seperti anggur dan lain-lain, atau hasil tanaman yang lainnya. Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara. Segala fitnah ke atasnya telah dibersihkan dan baginda dilantik menjadi Menteri Perbendaharaan Ekonomi. Pengajaran yang boleh kita perolehi dan kita jadikan iktibar dari sirah Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah: yang pertama, perasaan cemburu dan iri hati bisa merosakkan masyarakat. Seperti saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang cemburu dan iri hati dengan kasih sayang yang diberikan oleh bapa mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kepada Nabi Yusuf alaihissalam, menyebabkan mereka sanggup mencampakkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam perigi buta dan meninggalkannya sendirian. Yang kedua, kecantikan paras rupa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yusuf alaihissalam tidak digunakan di jalan yang salah. Baginda bukan sahaja cantik dari segi luaran, tetapi baginda juga cantik dari segi akhlak dan peribadinya. Baginda menolak ajakan wanita-wanita yang tergoda dengan ketampanannya, dengan rela memilih penjara dari memilih kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Namun, akhirnya baginda dibebaskan dan dilantik menjadi menteri. Itulah berkat keimanan dan ketakwaan baginda kepada penciptanya, yakni Allah yang Maha Esa.
Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Nabi Ayub alaihissalam merupakan seorang lelaki yang pandai, bersih, bersopan santun serta bijaksana. Ayah Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang kaya raya. Tiada sesiapa pun yang mampu menandingi kekayaannya. Beliau memiliki penternakan unta, lembu, domba, kuda, keldai dan himar. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Ayub alaihissalam kepada kaumnya, yakni penduduk Hauran dan Tih. Nabi Ayub alaihissalam telah menyampaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala serta membangunkan beberapa rumah ibadat buat mereka. Walaupun baginda hidup dalam serba kemewahan dan kekayaan, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah lupa diri. Baginda selalu bersyukur kepada Allah. Tanda kesyukurannya terhadap kurniaan Allah ialah dengan kuat beribadat. Bukan itu sahaja, malah Nabi Ayub alaihissalam turut mengasingkan sebahagian dari harta kekayaannya untuk orang-orang yang memerlukan dan fakir miskin. Terima kasih. Sesungguhnya Allah sahaja yang dapat membalas kebaikanmu. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, iblis membakar dan merosakkan semua harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Lalu ia bertemu dengan Nabi Ayub alaihissalam yang ketika itu sedang bersolat dan menyampaikan berita tersebut. Nabi Ayub alaihissalam menjawab dengan tenang setelah baginda selesai solat. Alhamdulillah, Dia yang telah memberikan kurnia lalu mengambilnya pula dari saya. Iblis merasa hampa. Percubaan pertamanya gagal. Namun, ia tidak mengalah. Iblis telah membunuh kesemua anak Nabi Ayub alaihissalam ketika mereka sedang berkumpul untuk menjamu selera. Pada sangkaannya, kali ini dia pasti berjaya memperdayakan Nabi Ayub alaihissalam. Hai iblis terkutuk, Alhamdulillah, Dia yang telah memberi dan mengambilnya pula dari saya. Semua harta dan anak adalah fitnah untuk lelaki dan wanita. Maka Dia, yakni Allah, mengambilnya dari saya sehingga saya dapat bersabar lagi, tenang untuk beribadah kepada Tuhan saya. Kawan-kawan sekalian, iblis tidak putus-putus mencari jalan untuk memperdayakan Nabi Ayub alaihissalam. Pada suatu hari, iblis kembali lagi. Dilihatnya Nabi Ayub alaihissalam sedang bersolat. Ketika baginda sedang sujud, iblis telah meniup di hidung dan mulutnya sampai badan Nabi Ayub alaihissalam menjadi kembang dan berat. Akibatnya, baginda menghidapi penyakit kudis pada seluruh badannya. Bahkan mengalir darah bercampur nanah serta berulat yang berjatuhan dari kudis di badannya itu. Engkau jangan khawatir, wahai suamiku. Sesungguhnya saya tidak akan meninggalkan engkau selama hayat di kandung badan. Penderitaan Nabi Ayub alaihissalam tidak berhenti di situ sahaja. Penyakit yang dialaminya begitu lama sehingga baginda tidak mampu untuk duduk. Tubuh badannya juga berbau busuk. Baginda dan isterinya telah dihalau oleh penduduk kampung. Keluar engkau dari sini, wahai Ayub. Sesungguhnya penyakitmu itu amat berbahaya. Mereka khawatir penyakit Nabi Ayub alaihissalam akan menjangkiti mereka. Dengan hati yang hiba, Siti Rahmah membawa Nabi Ayub alaihissalam yang didukung di belakangnya ke suatu tempat yang jauh dari orang. Siti Rahmah menjaga baginda dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Setiap ulat yang terjatuh dari badannya diambil dan diletakkan kembali di badannya sehingga tidak ada lagi daging untuk dimakan. Yang tinggal hanyalah hati dan lidahnya sahaja. Maka ulat-ulat itu saling memakan di antara mereka hingga tinggal 2 ekor ulat sahaja. Kawan-kawan sekalian, akhirnya
Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ulat-ulat itu tidak memakan lidah dan hatinya kerana risau akan terputus zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya keduanya itu juga dimakan oleh ulat-ulat tersebut. Allah Maha Penyayang dan Maha Mengasihani. Hentaklah kakimu, yakni ke tanah. Inilah air sejuk yang segar untuk mandi dan minum. Surah Sad ayat 42. Tanpa berlengah, baginda terus mengikut perintah Allah itu. Maka dihentakkan kakinya. Lantas keluarlah air yang panas dari kaki kanannya. Lalu dibuat mandi. Dari kaki kirinya pula keluarlah air yang sejuk dan diminumnya air tersebut. Kawan-kawan sekalian, Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Allah telah mengembalikan kesihatan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Pengajaran yang boleh didapati dari sirah Nabi Ayub alaihissalam ini ialah: yang pertama, walaupun Nabi Ayub alaihissalam seorang yang kaya raya, tetapi baginda tidak pernah sombong. Malah baginda sentiasa bersyukur kepada Allah. Tanda kesyukuran baginda kepada Allah adalah dengan selalu beribadat dan bersedekah kepada orang yang memerlukannya. Yang kedua, ketabahan dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam wajar kita contohi. Walau diuji dengan penderitaan yang sangat dahsyat, namun baginda tidak pernah menyalahkan Allah. Bahkan baginda sentiasa bersyukur dan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, begitu juga dengan Siti Rahmah, yakni isteri baginda, yang begitu tabah dan sabar menghadapi ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bersama-sama suaminya. Inilah contoh seorang isteri solehah yang sentiasa berada di sisi suaminya. Yang keempat, berkat kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub alaihissalam dan isterinya Siti Rahmah, Allah telah menganugerahkan kembali kekayaan dan anak yang ramai kepada mereka. Allah Maha Adil. Setiap perkara yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada hikmah di sebaliknya. Dan yang kelima, sebagai hamba Allah, haruslah kita menerima setiap ujian itu dengan hati yang terbuka dan berdoalah selalu kepadanya agar dapat kita menghadapinya dengan tenang. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali menzalimi hamba-Nya walau sebesar zarah sekalipun. Sekian dahulu sirah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Menarik kan cerita-cerita Nabi Allah ini? Jangan lupa untuk mengikuti sirah yang seterusnya dalam jilid ke-6, sirah Nabi Zulkifli alaihissalam dan Nabi Yunus alaihissalam. Assalamualaikum.